Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat datang semua. Terima kasih Tuan Ashraf. Ya, Fatimah. Okey. Boleh ajak ramai-ramai lagi untuk join, share link. Biar ramai lagi boleh dapat manfaat. Kita dah ada 10 orang. Kalau seorang ajak seorang lagi, insya-Allah dah boleh jadi 20 orang. Jom kita share pada kawan-kawan, pada anak tim. Sayang kalau orang lain tak dengar sharing nanti. Sebab kalau sharing once kita dah mula, ah, jadi sayanglah ilmu tu kan. Orang tak dapat dengar. Jom saya pun share juga pada anak-anak tim. Aiman tak dengar. Unmute. Okey. Sorry. Okay, terima kasih semua yang hadir dan join. Tuan Afiq, Ustaz Anas, Tuan Ashraf, Tuan Izwan, Puan Jamilah Karim, Tuan Malik, Cik Firdaus, kita punya host, kita punya tetamu kita, Cik Puan Nadia, Puan Nur Hayati, Nur Izzah, Sakina, Salim Mokhtar, Samia. Okey. Jadi malam ni kita ada sesi yang sangat istimewa daripada orang baru juga. Tapi kali ni bukan biasa-biasa. Kali ni kita ada perkongsian tentang rahsia konsisten dengan TikTok. Kita ramai tertanya-tanya kan macam mana nak buat TikTok kalau rasa segan, rasa malu. Sebab tak semua orang mampu untuk buat face to face macam ni. Buat rakaman menggunakan muka, berhadapan dengan kamera. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah alternatif lain? Adakah cara lain? Macam mana kita nak masih dapat prospek, masih berusaha buat konten walaupun dalam keadaan walaupun kita terbatas daripada sudut tu. Sebab setiap orang kemampuan dia berbeza. Jadi tanpa buang masa, ah, kita menjemput kita punya panel jemputan istimewa kita, Dr. Dr. Nadia Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Apa khabar? Khabar Dr. sihat? Alhamdulillah. Okay, jadi malam ni Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, okay. doktor. Sebelum tu saya perkenalkan sikit lah. Saya perkenalkan ini ialah anak tim saya, Cik Puan Nadia ataupun kita panggil Dr. Nadia. Baru saja grad doktor kan? Baru saja grad. Jadi Alhamdulillah beliau dah banyak buat konten di TikTok dan merupakan antara anak tim saya dan Dr. Hanisa yang sangat aktif. Dan kami berdua percaya insya-Allah beliau bakal membina empire sendiri satu hari nanti. Okey. Okey doktor, malam ni nak cerita tentang apa? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu terima kasih kepada Tuan Aiman. Okay, hari ini seperti yang kita semua maklum, kita akan sama-sama belajarlah tentang rahsia konsisten dengan TikTok. Okay, sekejap saya share slide dulu.
Okay, Okay, semua semua nampak nampak tak? ke slide saya? Ah, kalau nampak komen 1. Boleh tolong komen sahabat-sahabat semua. Kita support sikit Dr. Nadia kita. Okay. Okey, Okay, terima Alhamdulillah. kasih pada siapa yang respon. Okay. Okay, so inilah apa topik kelas malam ni. Okay, ni ialah apa yang topik-topik yang kita akan bincangkan sepanjang kelas malam ni lah. Okay, bermula dengan asas di TikTok, kenapa kena konsisten, mindset yang perlu ada bila buat konten KAB Gold ni, jenis-jenis konten, sumber konten, cara nak buat konten, dan yang terakhir ialah bonus. Bonus apa tu? Kena nantikan sampai habis kelas. Okay, pertama sekali ialah asas bila kata dekat akaun TikTok ni lah, saya rasa ada sesetengah orang mungkin rasakan sesetengah poin dalam slide ni tidaklah mungkin higher level sikit lah untuk menjadi asas. Tapi sebenarnya saya cuba nak tinggikan sikit standard standard pelanggan atau terutamanya wakil jualan KAB Gold dalam untuk akaun TikTok ni lah. Okey, yang pertama sekali ialah kena letak nama sebenar dan gambar diri sendiri yang jelas. Sebab apa? Kena letak gambar diri sendiri walaupun kita nak buat konten tak tunjuk muka. Okey, kenapa? Sebab seperti yang saya selalu ingat kata-kata Tuan Fauzi Sabri, iaitu Duta KAB Gold, dan juga kata-kata Tuan Azrul Ibrahimi, COO KAB Gold kita, yang bisnes emas ni ialah bisnes yang memerlukan kepercayaan. Ia bisnes yang memerlukan trust orang ramai. Jadi, bayangkan kita ni, cuba letakkan diri kita dekat tempat bakal prospek. Bayangkan kita ni seorang yang tengah mencari syarikat emas mana yang kita nak join. So, bayangkan kalau kita tengah mencari kan, kita tengah search dekat buat carian dekat TikTok. So, kita waktu buat carian tu, kita nak follow akaun TikTok yang identiti dia jelas ke atau identiti dia yang tak jelas. So, mestilah kita akan follow akaun yang ada gambar sendiri, nama sendiri. Kita lebih percayakan akaun yang macam tu kan. Jadi sebab itulah. Okay. Yang kedua ialah letak bio yang menggambarkan identiti content. Okay. First sekali, bio tu apa? Okay, bio tu yang inilah ayat-ayat yang tulis dekat bawah follow message ni. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan bio yang menggambarkan identiti content? Maksudnya, bila netizen jenguk profil kita, bila dia baca bio kita sepintas lalu, dia dah tahu dah. Oh, akaun ni konten dia berkisarkan tentang apa. Okay, kalau macam akaun saya ni, sebentar, alang-alang dah tunjuk gambar screenshot akaun saya ni. Okay, ni akaun saya. Username Tinta Yaya, jemput follow. InsyaAllah saya akan follow balik. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan bio yang menggambarkan identity content? Maksudnya, tadi dah explain dah. Okay, contoh. Okay, contoh yang ini, saya kalau akaun TikTok saya buat akaun yang ada content dua niche. Ataupun kita panggil niche ni maksud lain dia tema lah. Content yang ada dua tema. Jadi, ayat pertama, bakal graduan yang suka menulis. Okay, kat sini saya bagi tahu yang saya ni seorang bakal graduan
bakal graduan yang suka menulis, yang mana saya bagi tahu niche pertama saya ialah penulisan dan yang kedua ialah wakil jualan KAB Gold. Okay, yang ini saya memberitahu niche kedua saya iaitu niche emas. Macam tu. Oh, tadi ada soalan Ada soalan Oh, ada macam, satu soalan bio. daripada Tuan Afham. Macam mana nak letak link kat bio tu, Doktor? Okay, link ni. Okay, link ni. Mula-mula kita kena, okay, account TikTok ni dia ada dua jenis. Dia ada personal account dengan business account. So untuk letak link, kita kena tukarkan account kita tu jadi business account dulu. Lepas tu yang seterusnya barulah kita, adalah setting dia tu, kita boleh letak link dekat bio. Tapi masalahnya ialah apabila kita baru buka account TikTok tu. Macam sebab saya, pengalaman saya sebenarnya ada dua account TikTok. Account TikTok saya yang pertama, saya dah buka lama dah, beberapa tahun yang lalu. So waktu tu masih tak ada masalah lagi untuk nak letak link di bio bila dah tukar ke business account tu. Tapi yang account saya sekarang ni, account Tinta Yayah ni, account ni saya buka baru juga saya buka tahun ni kot ke hujung tahun lepas. Dan waktu ni TikTok dia dah start upgrade. Dia macam kalau kita nak letak link dekat business, kalau kita nak letak link dekat bio, kita kena daftar bisnes kita, kena letak nombor ID apa semua. So sebab itulah tuan-puan tengok dekat akaun saya pun tak ada link dekat bio. So macam tu, itulah jawapannya. Okey. Seterusnya, yang ketiga, tetapkan satu ke dua niche. Yang ni sebenarnya ada beberapa pendapat lah. Ada orang, dia tak kisah, dia bercampur niche. Okey, kalau tuan-puan tak ingat, saya beritahu tadi, niche tu ialah tema. Macam contohnya macam niche fashion, niche kewangan, niche emas, macam tu tema. Okay, ada orang dia tak kisah, dia tak khususkan pun akaun dia kepada satu niche. Dia macam-macam niche tapi view content dia masih tinggi. View dia masih tinggi, sales dia masih masuk. Ada sesetengah orang bila dia bercampur niche, view dia jadi susah nak naik. So bila dia khususkan kepada satu ataupun paling banyak pun dua niche sahaja, barulah benda tu pelan-pelan improve. Tapi kalau itulah dia macam kata atas rezeki masing-masing lah. Tapi kalau tuan-puan tanya saya cadangkan tetapkan satu ke dua niche. Bukan sebab result bukan sebab banyak view ke banyak like ke apa. Tapi bagi saya dia lebih kepada mudah untuk kita sendiri untuk fikirkan idea nak buat konten. So macam bila kita tetapkan satu niche sahaja contoh. So bila kita fikir nak buat konten apa lepas ni, kalau kita buntu pun, kita buntu masih dalam lingkungan tema yang sama. So mudah untuk kita dari segi nak fikirkan idea konten lah. Okay, lepas tu yang seterusnya, yang keempat, kalau boleh, cuba letakkan dekat setiap konten kita tu, kita letak benda ni. Saya pun tak pasti nama proper dia apa, tapi lebih kurang macam heading lah. Heading ni penonton tak nampak waktu macam video tu, waktu konten kita lalu FYP yang scroll-scroll tu orang tak nampak. Tapi orang nampak heading ni waktu netizen buka profil kita. So, dan pastikan satu niche, hanya satu pattern heading yang sama. So macam nampak kemas, tersusun, nampak cantik. Orang kata akaun TikTok ni, terutama kat bahagian profil kita ni, macam rumah kita. Kita hias cantik-cantik, kita kemaskan dia supaya bila orang jenguk profil wakil jualan KAB Gold ni,
nampak kemas lah, nampak profesional lah. Macam tu. Ah, Macam saya kan, akaun saya kan, saya buat akaun yang ada, konten yang ada 2 niche. So saya buat satu niche, satu jenis heading. Macam tu. Nanti habis kelas nanti tuan-puan boleh tengoklah akaun profil saya macam mana. Okay, yang kelima ni, nampak kan ikon like, comment, share. Okay, dengan ni saya nak ambil kesempatan uh, untuk menyeru kepada semua warga KAB Gold untuk menjadi sebuah komuniti yang saling menyokong antara satu sama lain, saling menyokong sesama kita. Sebab apa? Sebab konten emas ni dia konten yang susah nak dapat engagement tau. Jadi um, apa saya harap macam sekurang-kurangnya bila kita buat konten emas, at least kalau tak dapat prospek baru pun, at least ada orang kata sambutan daripada warga KAB Go tu sendiri. Yang tu pun sebenarnya dah lebih daripada cukup sangat dah. Dengan harapan bila lebih ramai yang sokong konten kita, uh, akan datang, konten kita tu akan sampai juga kepada orang lain yang tak kenal pasal emas. Macam tu. Okay. Okay, sekejap ada soalan kan? Saya bacakan soalan, Doktor. Jadi untuk soalan daripada Puan Nur Hayati, kalau jual 2 benda, contoh emas dan kesihatan, boleh ke tulis sekali? Lepas tu ada soalan juga daripada Tuan Afham, mana Doktor prefer? Kalau campur pasal personal ke? Kalau campur pasal personal jadi isu ke? Mungkin akaun personal ataupun akaun itu ada akaun sendiri, bisnes. Okay. Yang soalan daripada Puan Nur Hayati, jual 2 benda. Kalau macam ni, mungkin buat masa ni, saya bagi 2 option lah. Sama ada, yang pertama Puan boleh buat macam cara saya. Kalau saya buat 6 konten emas, lepas tu 6 konten penulisan pula. Lepas tu 6 konten emas, lepas tu ulang baliklah orang kata cycle yang sama. Tu option yang pertama lah. Option yang kedua, Puan boleh asingkan. Akaun TikTok, satu akaun emas, satu lagi akaun jual produk kesihatan. Dia kan sebenarnya ada kelebihan dia tak kalau buka 2 akaun ni. Sebab ni apa yang saya buat juga lah sebenarnya. Sebab saya pun sebenarnya ada akaun TikTok yang satu lagi. Tapi tak apalah, saya sorok identiti konten yang kedua tu. Akaun yang kedua tu. Apa yang saya buat ialah, saya gunakan akaun satu lagi untuk copy link post konten emas saya. So dengan cara tu pun, itu pun antara ikhtiar yang bagus lah untuk nak menaikkan sambutan dekat konten emas saya, konten emas tu. Ni kira orang kata kelebihan jugalah bila kita asingkan orang kata apa? Buat dua niche dalam akaun yang berlainan. Macam tu. So ikut tapi apa pun bergantung kepada kemampuan maknanya kita asingkan ikut satu personal satu bisnes. Betul? Ikutlah satu personal satu bisnes ke, satu personal satu lagi personal ke. Asalkan 2 akaun. Tapi apapun itu bergantung kepada kemampuan Puan lah. Kalau Puan rasa Puan tak mampu nak uruskan 2 akaun sebab takut rasa macam banyak sangat, mungkin Puan boleh cuba satu akaun dulu. Boleh cuba satu akaun dulu, buat 6 konten emas, lepas tu 6 konten kesihatan pula. Lepas tu ulang balik cycle. Tengok dulu. Kalau kata sambutan tak memberangsangkan, boleh cuba asingkan akaun pula. Macam tu. Lepas tu soalan daripada Tuan Afham. Mana Doktor prefer kalau campur pasal personal jadi isu ke?
dia tak adalah isu. Dia macam saya bagi tahu tadi, dia atas orang kata apa? Sebab ramai yang kata macam kalau kita tak khususkan akaun kita tu kepada satu tema, dia akan susah untuk TikTok naikkan view kita tu kepada uh, lebih ramai audience. Tu alasannya lah kenapa disarankan khususkan kepada satu niche. Ataupun macam yang saya sarankan dekat Puan Nur Hayati tadi, tuan boleh cuba dulu buat 6 konten emas, lepas tu 6 konten personal. Lepas tu ulang balik 6 konten emas, 6 konten personal. Ataupun ikutlah 9 ke. 2 akaun perlu satu email atau perlu create email berlainan. Saya rasa email berlainan ataupun mungkin boleh cuba buka akaun baru tapi guna nombor telefon pula. Ah, hmm. Okey. Oh, okey. Alang-alang tu, alang-alang tak berpindah ke slide seterusnya. Saya cerita sikit pasal copy link ni. Ramai juga orang tanya, copy link ni kita copy wajib ke paste dekat akaun orang lain? Wajib sebarkan ke orang lain? Sebenarnya kalau malas sangat, boleh je kita copy tanpa paste kat mana-mana. Copy je banyak kali. Kalau saya selalu copy link 3 kali lah bila tengok konten orang lain. Yang tu pun dah insyaAllah membantu sangat untuk engagement konten orang tu naik. Dan juga dalam masa yang sama TikTok pun boleh detect. Okay. Dia kan bila kita buat poin yang kelima ni, bila kita buat semua ni, kita akan dapat bukanlah kita. Dia akan ada 2 manfaat lah. Pertama manfaat untuk orang yang buat konten. Yang kedua manfaat untuk kita yang support. So manfaat untuk orang yang buat konten, engagement dia yang akan naik. Maksud engagement ni ialah maksudnya macam konten dia tu yang akan dapat banyak sambutan dan hasilnya konten dia tu boleh sampai kepada lagi ramai orang. Okey, yang kedua pula manfaat untuk kita yang sokong ialah TikTok akan detect kita sebagai pengguna TikTok yang aktif. So dengan ini pun boleh jadi ikhtiar yang baik lah untuk untuk TikTok akan naikkan pula konten kita bila kita post konten baru. Macam tu. Oh, yang tadi tu. Okey. Yang ini yang macam akaun saya tu saya tunjukkan contoh akaun yang niche, ada 2 niche. Macam ni, yang ni pula contoh ni akaun dulu ni wakil jualan dan duta KAB Go lah. Yang dua-dua ni ialah contoh akaun yang hanya tetapkan satu niche. Okey, kita cuba tengok bio akaun Tuan Fakir Faisal. Duta KAB Gold yang aktif share ilmu emas, back to basic, beli dan simpan. So bila kita baca bio Tuan Fakir Faisal ni, kita sepintas selalu dah tahu dah, oh konten beliau ni hanya berkisarkan tentang emas. Okay. Dan seterusnya, cuba baca bio Madam Iman pula. Suka berkongsi ilmu urus wang, mempelbagaikan tabungan dan simpanan emas. Okay. Yang ni pun bila kita baca sepintas selalu, kita tahu dah akaun Madam Iman ni hanya berkisarkan tentang emas dan juga pengurusan kewangan. Ini akaun bisnes ya. Ya betul. Sebab akaun personal dia memang tak ada option untuk letak link dekat bio. Okay. So dah subtopik seterusnya. Kenapa kena konsisten? Okay. Ada antara kita, kebanyakan daripada kita, susah nak konsisten buat konten TikTok. Sebab apa? Sebab mereka sendiri pun tak tahu kenapa mereka kena konsisten. So sebab itulah saya wujudkan slide ni. Okay, ni saya rasa 3 sebab utama lah. Kenapa kita kena konsisten. Okay, yang pertama, daripada konsisten lah akan lahirnya idea. Okay, kalau ikut pengalaman saya sendiri, dia kan setiap siapa-siapa je yang buat langkah pertama, kita mesti akan mulakan dengan sesuatu yang
kita tak tahu pun betul ke apa yang aku buat ni. Hasilnya macam mana. Kita macam memang langkah pertama tu ialah kita redah je. Okey, jadi bila kita konsisten, kita post minimum satu konten satu hari, tambah pula dengan kita sentiasa tengok tips-tips TikTok daripada video orang lain, daripada sifu TikTok, daripada biasanya yang banyak kat TikTok ni tips untuk affiliate lah, sebab affiliate memang kena bekerja keras betul untuk nak orang kata naikkan engagement konten mereka. So bila gabungan daripada dua-dua tu, lahirlah idea dan berkembanglah idea. Barulah kita terdetik, okey, aku ada idea untuk nak tambah baik lagi konten aku. Oh okey, ini kekurangan yang aku patut slow-slow buang. Macam tu. Okay, yang kedua ialah TikTok ni sensitif dengan ketidakkonsistenan. Minta maaf dengan bahasa saya. Nak ringkaskan point. Okay. TikTok ni kalau ikut pengalaman sendiri memang dia sensitif lah. Kalau macam kata ada hari yang kita tak post langsung konten dekat TikTok, tiba-tiba kita post, susah nak naik view. Tapi kalau macam saya, dia macam sehari dua tu okey lagi. Tapi dengan syarat konten yang kita post sebelum tu banyak view lah. Tapi so macam kalau macam tu, awal-awal tu dapat sambutan, so kita rehat kejap, satu hari atau 2 hari ke. So hari ketiga tu kita post konten baru, Alhamdulillah kalau pengalaman saya masih okey lagi macam biasa. Tapi kalau ada certain hari tu, ada gaklah saya tak post sampai seminggu. Bila hari ke-8 tu saya post, nak naik ke 100 pun susah. So ni pun antara sebenarnya motivasi lah untuk saya berusaha juga upkan konten baru kat TikTok. Kalau tak kalau kita tak buat konten baru, kalau kita tak macam ni, kalau kita tak upload konten baru secara public pun, saya akan privatekan dulu post konten TikTok saya tu. Lepas tu yang ketiga, bila kita konsisten, dia akan bantu naikkan view konten-konten yang lama. Okay, konten-konten saya secara orang kata in general, orang kata range view tontonan konten saya kebanyakannya macam 100 lebih, 200 lebih tu paling tinggi lah. Tapi bila saya dah bulan 7, bulan 8, 9, 10. Ni nak masuk 5 bulan dah saya buat konten dekat TikTok. Dalam masa 4 bulan lebih ni sampai hari ni, Alhamdulillah konten saya yang sebelum ni kebanyakan dah 100 lebih tontonan je. Kebanyakan ni dah start jadi 200 lebih dah. Dan even Alhamdulillah start baru-baru ni ada satu konten emas saya. Itulah yang tu satu-satunya konten emas saya yang dah cecah 400 view. So ni memang selalunya niche satu lagi tu yang macam senang nak dapat view banyak. Tapi gitulah. Itulah maksud point ketiga ni. Macam tu. Okay. So yang seterusnya ialah mindset. Kenapa ada antara kita yang susah nak konsisten buat konten? Sebab mungkin mereka belum ada mindset yang saya senaraikan dalam slide ni. Okey, yang pertama sekali, mindset yang kita kena ada ialah kita kena tahu nature konten emas. Apa yang dimaksudkan dengan nature konten emas? Sifat semula jadi konten bertemakan emas. Okey, saya sebenarnya jenis yang suka memerhati jugalah. Macam saya banyak memerhati konten-konten emas yang lain, baik daripada wakil jualan KAB Gold maupun ejen syarikat emas lain. So memang saya perhatikan majoriti
majority content, memang like-nya, komennya tak sebanyak tema atau niche yang lain. Kalau jumpa konten yang komennya tu hanya ada komen daripada tuan tanah punya konten, itu sangatlah biasa. Okay, so jadi saya pernahlah tanya AI, kenapa konten emas ni susah nak dapat sambutan? Jadi ini antara jawapan yang AI bagilah. Sebab kalau Google pun sama je kan. So tanya AI untuk shortcut. Okay. So, yang pertama ialah tak semua orang minat. Sebabkan ada sesetengah orang kan ingat orang yang beli emas ni gold collector je. Kan gold collector ni kan dia minat emas. So dia ingat macam tak minat emas, tak payahlah daftar akaun emas. Padahal sebenarnya kalau kita yang dah jadi penyimpan emas ni, kalau pada saya sendirilah, simpanan emas ni boleh dikatakan pada saya basic needs lah, keperluan asas. Macam bukalah akaun simpanan banyak mana pun, buatlah pelaburan banyak mana pun, pada saya wajib selitkan at least satu akaun emas. Okay. Tapi tak ramai orang tahu benda ni. Yang kedua ialah rasa tak relevan ataupun ataupun erti kata lain, bila mereka baca konten emas tu, mereka rasa macam tak boleh nak kait dengan diri mereka. Okay, so yang ketiga ialah orang nak instant fun. Ni macam ramai orang duduk macam kata apa? Stigma akaun TikTok lah. TikTok ni akaun joget-joget je. Tapi sekarang saya perhati banyak. Sekarang dah makin banyak lah konten TikTok yang lebih kepada education, pendidikan, dan banyak gak dapat sambutan. Even konten agama pun tinggi dia punya engagement dia. Dan seterusnya, orang fikir ni mesti jual produk. Inilah kita panggil hard sell. So dia macam kita tengok YouTube lah. Kalau kita tengok YouTube, tiba-tiba ada iklan. Kita tengok iklan tu sampai habis ke? Ataupun kita pilih untuk skip ad? Kita pilih untuk skip ad kan? So sebab itulah kalau sebab itulah konten emas ni dia kebanyakannya nampak sangat lebih kepada nak promote, nak menjual produk emas tu kan. So orang biasa tak minat lah. Lepas tu dan yang terakhir, tak sentuh emosi. Sebab itulah kalau tuan-puan perasan, konten yang selalu dapat sambutan, antara tema konten yang selalu dapat sambutan ialah konten cinta. Cinta ke, pasal kahwin ke, benda-benda ataupun macam ni, kisah keluarga yang menyedihkan. Macam itulah benda-benda yang boleh sentuh emosi para netizen. So bila konten emas ni, dia macam lebih kepada ilmiah, hard sell. So kecenderungan untuk nak dapat sambutan tu agak susah lah. Okay. So apa kaitannya dengan mindset kita? Apa kesan sifat semula jadi konten emas ni kepada mindset kita? So kesannya kalau pada saya lah, bila saya tahu nature konten emas ni susah nak dapat sambutan, saya relax sajalah. Sebabnya saya tak keseorangan. Orang lain yang post konten emas pun mengalami apa yang saya alami. So relax saja, jalan terus. Macam tu. So yang kedua ialah benda baik kena kongsi. Okey, kita semua ni kan insyaAllah akan jadi penyimpan emas yang berjaya. Kita dah merasa pengalaman simpan emas, pengalaman keluarkan emas daripada uncang emas, dan kita dah rasa kesan simpanan emas tu terhadap pengurusan duit kita. So bila kita dah rasa semua ni, kita kena ada rasa macam tak boleh ni aku je yang rasa manfaat ni. Orang lain pun kena tahu juga benda ni.
So benda ni boleh jadi pemangkin jugalah untuk kita terus fikirkan idea nak buat konten emas yang baru lepas ni. Okay, yang ketiga, letak diri di tempat bakal prospek. Ni yang banyak saya cakap tadi kan. Kita banyakkan letak diri kita kat tempat bakal prospek atau bakal pelanggan KAB Gold. Okay, tuan-puan nak konten, nak kita buat konten yang macam mana? Konten yang bila orang tengok konten kita, orang akan cakap, so apa yang aku boleh belajar daripada konten ni? Ataupun nak yang situasi kedua, bila orang tengok konten kita, orang macam, betul juga. Oh, lah, aku belajar satu lah. So nak konten yang macam mana? Okay. So yang keempat pula, mulakan dengan yang mampu dibuat. Okay, benda yang ni bagi saya sangat kata penting lah untuk nak menjadikan kita lebih konsisten. Kalau tak mampu nak buat konten video, buat konten bergambar. Kalau rasa macam konten bergambar tu renyah nak edit tulisan apa semua, nak buat konten macam kata cepat siap, buat konten video, ikut kemampuan masing-masing. Yang pilih satu, kalau boleh cuba pilih satu kaedah yang kita boleh terapkan dalam jangka masa panjang. Buat konten ni macam diet lah. Kita diet, kalau kita buat bila diet, kalau kita hanya buat rutin yang kita hanya mampu buat sampai berat kita turun je, lepas tu bila dah berjaya turun berat, kita makan macam biasa balik. Memang naiklah berat. Tapi cuba kalau kita diet, kita pilih rutin makanan, rutin harian yang insya-Allah kita rasa kita boleh istiqamah sampai bila-bila, seumur hidup. InsyaAllah berat tu kalau tak turun pun dia akan maintain. Macam tu. Kalau nak tahu info lanjut pasal diet, PM. Okay. Sikit tapi konsisten. Betul. Okay. Yang kelima ialah sentiasa rasa nak upgrade. Okay. Bila kita dah lama sangat berada dalam zon selesa, dah lama sangat buat konten dengan cara yang kita selesa, kadang kita rasa bila kita tengok konten orang lain, kita akan rasa macam, oh kenapa konten emas ni dapat sambutan? Kenapa konten emas aku ni tak dapat sambutan macam dia? So kat situ kita akan terfikir, apa elemen yang dia ada tapi tak ada dekat aku. So kita kena ada rasa tu lah. Okay, dan yang seterusnya, membina empayar emas itu memakan masa. Okay, sedangkan sifu emas yang berjaya sekarang pun, yang saya pernah tengok lah video-video dia kan, dia sendiri pun ambil masa, tak silap saya 2 ke 3 tahun macam tu untuk nak membina empayar emas yang dia ada sekarang. So apa kesannya kepada mindset kita bila kita tahu nak bina empayar emas ni makan masa? Jadi kesannya kita relax sajalah. Saya macam orang kata memang sifatnya begitu. Kalau kita buat konten, engagement kurang. Nak dapat prospek, ambil masa. So benda tu bukan, so kita akan tahu benda tu bukanlah sebab kita ni yang terlalu kekurangan. Tapi memang kata sifatnya begitu. So bila kita tahu sifatnya begitu, relax saja, jalan terus. Macam tu. Ada soalan ke tadi? Pernah sekali buat teks je, view 500. Pelik juga pakai teks ni. Tengok tinggi kan, view 500. Okay, nanti saya explain kat slide belakang-belakang sikit pasal orang kata apa, potensi konten bergambar dengan konten video. Okay. Next. Okay, yang seterusnya, kenapa ada kebanyakan antara kita susah nak konsisten nak buat konten dekat TikTok? Sebab
sebab diorang tak tahu jenis-jenis konten yang macam mana yang kita boleh buat. Okey, yang ni sebenarnya gambar-gambar ni ialah hasil yang saya pergi kelas kelas dekat HQ KAB Gold. Waktu ni disampaikan oleh Puan Nurul Atifah rasanya. Okey. Saya suka dengan piramid yang ni, piramid yang sebelah kiri ni. Okey, kalau tuan-puan tengok, piramid ni bawah sekali ialah awareness. Lepas tu educate, motivate, convince, selling. So apa yang kita belajar daripada piramid ni? Benda yang paling banyak sekali yang kita kena buat dalam konten emas kita ialah awareness. Benda yang paling sikit kita perlu buat ialah selling. So, pengajarannya, konten kita kena banyakkan lagi tentang kesedaran dan juga konten yang mendidik, yang boleh bagi manfaat. Dan perjalanan konten tentang kesedaran ni sangatlah memakan masa. Macam saya cakap tadilah, memang sifat konten emas tu macam tu. So, jangan berputus asa dan teruskan buat konten. Kalau belum ada orang kata apa sambutan pun, kita sekurang-kurangnya kita dah bagi manfaat ke orang lain. Macam tu. Okey, tapi adakah ini bermaksud kita tak payah hard sell langsung? Kita tak payah buat konten menjual langsung? So jawapannya kalau tanya saya rasa kena selitkan juga sikit. So apa? Sebab pada saya bayangkan kalau macam orang tengok konten kita kan, dia ni asyik post pasal kelebihan simpan emas, kenapa kena simpan emas, tapi apa servis yang dia tengah tawarkan sebenarnya? So dekat sinilah pentingnya konten hard sell. Ataupun maksudnya konten kita terang-terangan cerita tentang KAB Gold tu sendirilah. Kita terangkan apa produk KAB Gold yang KAB Gold tawarkan, macam mana cara nak beli emas KAB Gold, macam tu. Lepas tu, so yang konten yang sebelah yang kanan ni, nanti boleh baca balik lah. Sama ada tengok video atau kalau dekat yang sama Empire dengan saya akan kongsikan slide ni. Memang semua ni daripada kelas dekat HQ KAB Gold yang gambar-gambar ni. Yang sebelah ni, yang sebelah kanan ni. Jap. Sebentar saya dapat tanya. Tuan-puan nampak ke cursor saya? Kalau nampak bagi tahu dalam komen nampak, alhamdulillah. Yang belah kanan ni ialah apa yang saya dah terapkan daripada ada yang saya terapkan daripada gambar-gambar yang tadi dan ada juga yang saya cuba wujudkan sendiri. So ini jenis konten yang saya dah buat setakat ni. Contoh seperti yang dalam ni, yang pertama konten yang berbentuk testimoni. Testimoni ni pada saya memang kata jenis konten yang power lah, yang saya sangat sarankan semua orang ada konten testimoni ni, terutamanya yang dah banyak dah pengalaman simpan emas KAB Gold. Sebab apa? Sebab macam Tuan Azrul Ibrahimi cakap dulu, 90% daripada kefahaman kita tentang emas adalah daripada pengalaman. Jadi pengalaman ni memang yang ni lah, orang kata jenis konten yang ni lah yang boleh paling berpotensi untuk bagi kepercayaan kepada bakal prospek untuk lebih yakin dengan KAB Gold. Testimoni ni pula kita boleh pecahkan kepada testimoni diri sendiri dan juga testimoni anak emas. Nanti tuan-puan boleh cuba tengok konten, boleh cuba tengok akaun TikTok saya. Kalau testimoni diri sendiri, saya namakan dia sebagai siri aku dan emas. Nanti tengoklah dekat yang mana yang heading dia aku dan emas tu, tu testimoni diri sendiri. Kalau yang testimoni anak emas, saya namakan siri tu coretan wakil jualan. Selain tu saya ada buat juga konten pasal tutorial dan produk KAB Gold.
ada juga konten Big Y, ada juga konten ilmu daripada buku Kaya Itu Mulia. Yang ni saya sangat sarankan pada tuan-puan. Memang saya recommend lah pada penyimpan emas dan juga apa semua wakil jualan KAB Gold yang berhasrat nak aktif buat konten dekat TikTok, tolonglah tolonglah beli buku Kaya Itu Mulia ni. Sebabnya dekat buku Kaya Itu Mulia ni, dia memang ada ilmu asas sebagai penyimpan emas. Yang mana walaupun waktu saya baca buku Kaya Itu Mulia tu, dah 6-7 bulan dah simpan emas, tapi saya tetap juga rasa macam aku baru tahu benda ni, macam tu. So nanti kalau tuan-puan tengok konten saya nanti, mana-mana konten saya yang hujung dia saya tulis sumber buku Kaya Itu Mulia, itu memang saya ambil daripada buku tu lah. Saya tunjuk sekarang pun dekat rumah satu lagi pula buku tu. Okay. Kalau berminat nak beli buku Kaya Itu Mulia, boleh tanya introducer, ataupun ada tuan-puan kat sini boleh kongsikan link buku Kaya Itu Mulia tu dekat sini pun boleh juga. Okay, lepas tu favorite food. Okay, ni saya namakan siri tu sebagai food emas. Ni saya baru lagi lah buat konten quote ni. Dan hasilnya boleh tahan, okay. Ramai juga dapat berpotensi jugalah dapat sambutan daripada orang kata bukan warga KAB Gold, walaupun bukan tak bertukar menjadi prospek lah. Okay, dan nota untuk newbie. Okay, sebenarnya kalau saya selain tujuan saya buat konten untuk untuk memperkenalkan KAB Gold kepada orang ramai, saya juga buat konten TikTok hanya untuk jadikan nota untuk downline yang berdaftar bawah saya. So macam dia berfungsi. Saya macam bila saya dah ada konten dekat TikTok ni, saya dah tak payah dah nak setiap kali ada downline baru daftar, saya explain berdela dekat dia nak beli emas kat KAB Gold ni macam mana. So saya cuma share saja link TikTok, link konten saya tu dekat dia, nanti dia tengok sendiri, macam tu. Ataupun kalau dia tak ada akaun TikTok, saya akan download lah konten emas tu dalam phone saya dan saya send lah dokumen dekat dia, macam tu. So ini pun antara cara juga untuk kita untuk nak jana idea lah untuk nak buat konten baru dekat TikTok kita. Dan sebenarnya poin-poin ni, kalau kita tak ada idea sangat nak buat jenis konten yang lain, kita boleh je ulang balik ke semua ni kan. Contohlah, kita dah buat dari sini sampai sini. So kalau dah tak ada idea dah nak buat jenis yang baru, boleh je repeat yang sama. Sebab kalau kalau orang buka account, orang buka profil kita, konten-konten dia akan makin turun ke bawah tau. So macam bila dia nak cari tu, dia nak macam orang kata agak susah lah untuk dia nak scroll nak cari konten yang dia nak tu. Jadi kalau kita ulang je konten yang sama, tapi kita orang kata inovasi sikit lah. Tak adalah macam orang kata 100% post je yang lama tu, macam repost kan. So benda tu boleh macam memudahkan jugalah orang untuk nak cari apa yang dia nak kan dalam profil kita. Yang tadi tu. Okay. Kalau ada yang tak faham boleh tanya tau. Okay, seterusnya. Kenapa kebanyakan daripada kita susah nak istiqamah nak buat konten baru dekat TikTok? Kerana mungkin dia dah ada pengalaman. Mungkin dia dah tahu jenis-jenis konten macam mana yang dia boleh buat. Tapi cuma dia tak tahu nak dapatkan info-info tu dekat mana. So dekat dalam slide ni saya bagi tahulah sumber-sumber yang kita boleh dapat. Yang pertama sekali pengalaman. Yang ni memang kalau tuan-puan perasan dalam banyak post Facebook daripada Ustaz Hairul Anwar Basri, CEO kita sendiri,
dia banyak suruh kita rasa kalau nak jadi penyimpan emas yang berjaya, kita kena rasa sendiri mahir dalam selok belok cara beli dalam KAB Gold. Kita kena mahir cara nak guna website KAB Gold tu. Kita kena tambah ilmu daripada kelas offline, kelas online. Kita kena merasai sendiri cara beli uncak emas, cara beli yang terus, cara keluarkan uncak emas. So, benda-benda ni semua selain dia buatkan kita jadi penyimpan emas yang berjaya, benda ni pun boleh jadi sumber kepada konten TikTok kita. So, terutamanya tuan-puan yang memang dah begitu lama simpan emas dan even dah merasai sendiri manfaat emas tu, contohnya macam dah pernah jual emas tu untuk untuk adalah target dah jual emas untuk pergi umrah ke, pergi haji ke, buat rumah ke. Benda-benda ni sangatlah tolonglah bercerita dekat media sosial tuan-puan, media sosial tuan-puan. So, okay, macam itulah. So, pengalaman boleh dapat daripada diri sendiri, boleh dapat daripada anak emas dan juga daripada WhatsApp group Empire kita. Even kalau macam saya pun, anak emas menang cabutan bertuah pun, saya buat konten. So, macam tu. Simple-simple benda pun boleh buat konten. Okay, seterusnya buku. Macam saya cakap tadi. Okay, kelas online. Kelas online ni macam mana kita boleh dapat idea nak buat konten? Okay, selain apa yang diajarkan oleh speaker setiap kali kelas, sebenarnya boleh juga dapat idea daripada soalan penonton tau. Kalau sebab saya pernah ada ada salah satu konten saya tu saya tergerak hati nak buat konten pasal tu hasil daripada soalan audience. Macam tu. Tapi kelas online, kelas offline dan juga saya lupa nak tambah sebenarnya satu lagi point, AI. Kalau macam buntu sangat kan nak buat idea konten pasal apa kan. Contoh mungkin kita dah ada tajuk. Okay, so kita boleh je tanya AI, boleh tak cadangkan isi saya nak buat konten tajuk sekian. Boleh tak awak cadangkan isi dalam 5 ke 6 ayat untuk konten tajuk ni. So nanti AI tu akan isilah. Kalau kita tak puas hati, kita tanya lagi, boleh ke bagi cadangan lagi 3 ayat. So nanti AI akan bagi. So nanti kita pilih-pilih lah mana yang kita rasa kita suka. Macam tu. Okay, yang last kali ialah search queries. Search queries ni, okay, saya explain dulu. Search queries ni apa? Okay, search queries ni ialah macam mana kata, dia macam ni lah saya explain situasi kan. Bila contoh situasi, inilah cara yang ni kan. Okay, cuba tengok ni kan. Okay, contoh orang type, orang buat carian dekat TikTok, uncang emas. So, bila dia enter, lepas tu bila enter kan ada banyak orang kata senarai konten yang ada kan. So, dalam banyak-banyak konten tu, terselit juga konten kita. So, itulah maksud search queries tu. Maksudnya, orang tu jumpa video kita bukan daripada FYP yang scroll-scroll tu. Tapi orang jumpa video kita daripada perkataan yang dia search. Macam tu. So, macam mana search queries ni boleh menyumbang kepada idea konten yang baru? Okay, kalau macam pengalaman saya sendiri, contohlah saya ni rajin belek juga search queries ni. So macam yang sekarang ni kan, bila saya belek search queries ni, tengok-tengok, ada orang search lah cara beli KAB Gold. So dari sini baru saya terdetik, aku kena buat ni konten tutorial beli uncak emas kat KAB Gold. So dari situ lahirlah satu konten baru. So macam itulah. So, jadi macam mana cara nak pergi ke search queries ni?
dia ada dua cara. Cara pertama, mula-mula buka profil kita kat bawah tu. Okay, buka profil. So, akan keluar macam ni. So, lepas tu yang kedua kita klik TikTok Studio. Klik TikTok Studio. Lepas tu keluar paparan macam ni. Bila keluar paparan macam ni, klik View All. Dekat situ. Lepas tu, bila klik View All akan keluar paparan macam ni. So, bila keluar paparan macam ni, kita scroll je ke bawah sampai jumpa paparan macam dalam kotak merah tu. So, kalau macam contoh, yang ni apa search queries kat sini, dia bagi tahu konten-konten saya ni orang jumpa melalui perkataan apa. So, ini antara perkataan yang netizen search lah dan jumpa konten saya macam tu. Ni orang kata konten keseluruhan lah, dia tak spesifikkan kepada konten mana satu. Okay, so ni cara pertama. Kalau ada tuan-puan tak faham, boleh tanya kat komen ya. Okay, lepas tu cara yang kedua. Okay, cara kedua, buka mana-mana post, buka mana-mana konten TikTok kita. Lepas tu dekat bawah ni, ada tulis more insight. Okay, so klik dekat situ. Bila klik kat situ, keluar paparan macam ni. Bila keluar paparan macam ni, kita scroll ke bawah sampai jumpa paparan yang dalam kotak merah. So kalau yang ini, perkataan-perkataan kat sini, dia khusus kepada konten saya yang ini. Tajuk dia 2 kaedah pembelian emas dekat KAB Gold. So macam mana orang jumpa, sesetengah netizen boleh jumpa konten saya ni melalui lepas mereka search ayat-ayat ni. Menarik kan? Ada terconteng ke? Okay. Okay, lepas tu terusnya okay. Cara nak buat konten menarik. Okay, terima kasih Cik Kak Amalina. Okay, cara nak buat konten. Okay, ini kata apa yang saya akan sampaikan lah dan under subtopik ni. Okay, kena tahu rangka konten. Lepas tu boleh ke buat konten tak tunjuk muka. Dan last sekali hashtag dan SEO yang mana kita akan belajar sama-sama lepas ni. Okay, yang pertama, apalah banyak contiang ni. Okay, yang ini rangka konten yang basic lah. Memang kena ada dekat setiap konten kita. Ada 3 je, hook, isi dengan CTA. 3 ni baik nak buat konten gambar, baik nak buat konten video, semua kena ada benda ni. Yang pertama sekali, hook ni apa? Hook ni dia ialah apa saja, senang faham macam tajuk lah. Bolehlah kata tajuk. Tajuk yang boleh membuatkan yang boleh attract orang ramai untuk berhenti dekat konten kita. Yang boleh buatkan orang tertarik nak tengok konten kita dalam 3 saat yang pertama. Hook ni dia boleh, yang paling famous ialah dalam bentuk perkataan lah, dalam bentuk tajuk macam saya buat ni. 2 big why kenapa kena mula belajar simpan emas. Okay, dia adalah beberapa jenis hook. Dia tak semestinya hook perkataan saja, ada juga hook dalam bentuk suara, ada juga hook dalam bentuk visual. Yang tu nanti saya tak khususkan sangatlah pasal hook dekat sini sebab nanti akan ada kelas khas pasal hook saja. Okay, so yang kedua pula ialah isi. Okay, isi ni ialah apa saja yang kita plan nak post pasal apalah. Isi ni ikutlah nak buat 1 slide saja ke, 2 slide saja ke, asalkan tak terlalu banyak lah. Saya rasa dalam 7 ke 6 ke 7 slide tak termasuk hook dengan CTA tu okey lah kot. Okay, isi yang terakhir ialah CTA. CTA atau nama penuh dia call to action. Okay, call to action ni maksudnya kita cuba nak suruh penonton, orang yang menonton konten kita ni untuk buat sesuatu dekat konten kita. Contoh, dia tak semestinya
hanya suruh dia orang daftar akaun KA Bigo kalau berminat. CTA ni boleh juga macam suruh, kalau kita tak nak nampak menjual sangat, kita boleh je suruh minta dia orang komen ke macam yang saya buat ni. Okay, belajar sesuatu, boleh tinggalkan jejak di ruangan komen. Macam tu. Suruh like ke, macam tu lah. So ni rangka yang kata basic lah, memang kena ada. Okay, tahukah anda selain, semua orang tahu kita boleh buat konten gambar. Tapi ada sesetengah orang tak tahu yang konten gambar juga boleh buat dalam bentuk slide. Macam slide PowerPoint macam tu, kita slide-slide gambar. Bukan sekadar gambar tu, kita videokan dia. So sebenarnya konten kita boleh je nak buat konten gambar tu bukan dalam bentuk video. So ni saya tunjukkan sikit lah cara dia. Yang pertama sekali, kita pilih mudah-mudah buat kita tekan butang. Kalau tuan-puan perasan dekat macam bawah sekali ni kan, akan ada butang tambah. So klik butang tambah tu, maksudnya macam kita nak buat post konten baru lah kan. Lepas tu kita dekat kalau tuan-puan ingat, dekat bahagian kanan hujung bawah, hujung sebelah kanan akan ada ikon macam gambar macam tu kan. Jadi klik dekat situ. So kita pilih gambar, minimum 2 gambar. 1 gambar tak boleh, kena 2 gambar minimum. Lepas tu tekan next. Lepas tu dekat bila muncul paparan macam ni, tuan-puan perasan tak kat sini dia ada ikon macam bentuk V macam tu kan, bentuk anak panah. Klik dekat situ dan tuan-puan akan nampak ada 2 option dekat sini. So boleh pilih nak buat foto atau video. So kalau tuan-puan pilih foto, hasilnya akan jadi konten yang slide-slide tu lah. Macam tu. Okay, next. Ni mungkin topik yang dinanti-nantikan ramai orang. Konten tak tunjuk muka, boleh ke? Okay. Antara persoalan utama yang saya selalu dengar ialah, yang pertama sekali, nak buat konten video ke atau konten bergambar. Yang kedua, nak buat konten tunjuk muka ke ataupun tak. Ada soalan, boleh ke upload terus slide dalam TikTok tu? Boleh. Bila kita pilih option photos, automatik bila kita tekan butang post tu, memang konten kita akan muncul dalam keadaan slide-slide macam tu. Dan kebanyakan konten saya memang saya buat konten slide-slide tu je. Sebab tu kata saya selesa dengan cara tu lah. Okay, 2 persoalan ni secara umumnya memang sebenarnya konten TikTok yang terbaik ialah konten video dan ada muka kita bercakap. So ini konten yang terbaik. Yang orang kata pada saya paling senang nak dapat sambutan lah. Tapi adakah yang terbaik itu maksudnya satu-satunya pilihan? Jawapannya tidak. Sebab pada pengamatan saya, konten dalam bentuk gambar, konten yang slide-slide, tak ada muka kita langsung, sebenarnya pun berpotensi untuk nak dapat sambutan, dapat sambutan yang tinggi, yang hangat daripada para netizen. Asalkan konten tu dia ada elemen ni. Konten tu bila orang baca, dia rasa macam boleh relate dengan diri dia. Dia rasa macam, kalau dia boleh buat, insyaAllah kalau dia Marhin boleh buat, insyaAllah aku pun boleh buat. Macam tu. Yang kedua, tak terlalu hard sell. Yang ketiga, sentuh emosi. Yang keempat, konten yang berkisarkan result. Result ni macam mana? Tuan-tuan boleh tengok macam yang ni, yang 3 gambar ni semuanya konten tak tunjuk muka, tapi sambutan dia sangat hangat. Tontonan dia memang
100,000 dan tengoklah sendiri bilangan like dia, komen dia tinggi kan. Padahal kalau macam yang konten yang pertama ni, yang ni konten pertama dia. Okay, so macam awal-awal konten pertama dia pun dah sambutan hangat dah. Dan konten dia setakat ni saya tengok last pagi, petang tadi pun memang tak ada satu pun muka dia. So apa konten macam ni, okay, apa yang dimaksudkan dengan result? Maksudnya dia bagi tahu, okay, apa dia dah berjaya simpan sebanyak contohnya 10,000 sebagai student, macam tu. So benda tu orang rasa macam kagum lah, kalau dia student boleh buat, insyaAllah aku pun boleh buat. Dia benda tu dah terbukti macam tu. Tapi macam mana pula konten macam berkisarkan emas? So kalau berkisarkan emas ni, saya perasan antara konten yang macam orang kata agak tinggi sambutannya ialah macam konten yang ada emas yang gram besar-besar, macam video pegang 5 dinar, 10 dinar, gold bar 100 gram, 10 gram. Waktu saya macam konten saya sendiri pun waktu saya ada upload konten setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar. Konten yang 5 dinar tu cepat naik view dia 280 lebih dan sampai dapat 3 follower. So, macam ataupun selain emas yang gram besar, satu lagi jenis result ialah bila situasi kita dah berjaya manfaatkan emas tu, macam kita dah guna duit hasil simpanan emas untuk pergi umrah contohnya. So benda macam ni memang orang kata sebab tak semua orang ada pengalaman macam tu, pengalaman simpanan emas yang macam tu. So sebab itulah saya tulis dekat sini, kalau siapa dah ada result daripada simpanan emas ni, kira tu macam elemen bonus lah. Okay, apa pun tetaplah berazam untuk buat konten muka sendiri. Sebab apa? Sebab macam saya cakap awal tadi, bisnes emas ni ialah bisnes yang perlukan kepercayaan orang. So bila memerlukan kepercayaan orang, kita kena juga belajar tonjolkan diri sendiri dalam konten. Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya gambar muka sendiri. Macam saya sendiri, saya bermula dengan konten tak letak muka saya lagi. Macam ni lah. Ni bahagian bawah sekali konten saya. Kalau tuan-puan scroll nanti, waktu ni profile picture saya saja ada muka saya. Dan bila lama-lama saya pun dah bersedia untuk nak letak gambar saya sendiri dalam konten saya. Ini konten, semua ni tiga ni konten bentuk slide lah. Bukan konten yang gambar jadi video tu. Okay. Ni konten saya yang pertama yang ada muka saya sendirilah. So apa persamaan antara ketiga-tiga konten ni? Kalau tuan-puan tengok dekat bawah, tontonan dia semua tinggi. Pada saya tinggilah sebab range konten saya, macam saya cakap tadi, range konten saya dalam 100 lebih ke 200 lebih. So macam 100 lebih lah range-nya. So kalau 200 tu pada saya dah tinggi dah. So bila tengok persamaan dia, view konten yang bila saya letak muka sendiri, baru dia nak baru nak jadi tinggi. Dia macam alah, kena ada muka kita juga baru TikTok ni nak naikkan view. So macam itulah, tetaplah berazam untuk buat konten muka sendiri. Okay, yang ini pula hashtag dan SEO. Okay, hashtag. Untuk hashtag, okay, kita pastikan letak hashtag yang ada kaitan dengan konten sahaja. Maksudnya macam kalau konten kita buat konten emas, buatlah tulislah, buatlah hashtag simpanan emas, tips menabung,
gold bar dinar, ataupun kalau buat khas untuk nak tujukan khas untuk gold collector, buat hashtag gold collector Malaysia ke. Ataupun kita nak buat konten tu memang nak orang kenal pasal KAB Gold, memang nak tujukan kepada orang yang buat type search TikTok ni pasal KAB Gold. So kita buat hashtag KAB Gold, hashtag Uncang Emas. Buat yang betul-betul ada kaitan dengan konten kita saja, yang kita expect apa orang akan type supaya bila dia tekan search akan keluar post kita, akan keluar konten kita, macam tu. Dan jangan letak hashtag FYP sebab hashtag FYP ni memang dia akan sampai kepada ramai tontonan, akan sampaikan kepada ramai orang, tapi tapi belum tentu lagi orang yang tengok tu ialah orang yang memang betul-betul cari tentang emas. Belum tentu lagi orang yang tengok tu ialah orang yang memang memang tengah layan konten yang berbentuk kewangan, berbentuk saving. So macam itulah. Yang seterusnya SEO. SEO ni nama penuh dia ialah Search Engine Optimization. Apa maksud SEO ni? SEO ni ialah perkataan, dia lebih kurang macam search queries tadi lah. Perkataan yang kebanyakan orang guna bila dia search dan resultnya akan keluar video kita. Tu perkataan yang netizen guna untuk search tu lah kita sebut dia SEO. Okay, so SEO ni asalnya kita asalnya kan video konten yang kita post ni kita kena pastikan perkataan yang kita guna dalam konten kita ni ialah perkataan yang kebanyakan netizen akan guna untuk buat carian. Tapi bila kita fikir balik, benda tu rumit kan, sebab kita macam susah lah untuk nak expect agak-agak netizen akan search apa macam tu. So agak susah lah untuk nak pastikan segala perkataan yang kita guna tu ialah perkataan yang netizen akan search. Jadi ada tips yang baikkan orang kata cikgu coach TikTok ajar ialah tanam SEO. Nama kaedah dia lah kaedah tanam SEO. So macam mana apa yang dimaksudkan dengan tanam SEO ialah pertama sekali bila kita edit konten TikTok ni, kita klik ikon AA ni, konten ikon ni ialah untuk kita tambah teks lah. So kita pun type lah SEO yang sesuai dengan kita punya kita punya ni lah konten. Kalau macam yang post saya sekarang ni, saya buat konten pasal patuh syariah. Jadi ini ialah kata perkataan yang saya expect lah yang netizen akan search dan akan jumpa konten ni. So ini yang saya type. Lepas tu turunkan yang benda bawah ni, kita turunkan untuk kecilkan tulisan ni. So lepas tulisan ni jadi kecil, kita bawa tulisan ni ke bawah gambar. Tertanamkan tulisan tu ke bawah sampai hilang dari pandangan. So daripada pastikan perkataan-perkataan yang orang kata yang jelas dekat konten kita tu, pastikan perkataan yang netizen akan guna untuk search. Ini cara mudah. Kalau ada yang tak faham boleh tanya pasal SEO ni. Dah tiba ke subtopik bonus. Sekejap sebelum tu ada orang macam tanya. Kalau belum ada result sendiri, boleh guna result orang lain. Betul. Sebab tu yang saya bagi tahu dekat slide depan tadi, pengalaman tu boleh jadi pengalaman sendiri, boleh jadi pengalaman anak emas kita sendiri, ataupun pengalaman daripada empayar emas kita. Lepas tu bonus. Ni orang kata bonus tips lah untuk orang kata ikhtiar untuk kita nak konsisten lah. Ni apa yang saya buat ialah
saya jenis kalau bila macam tak buat apa-apa, tiba-tiba terlintas, rasa macam nak buat konten Kak Bigo tajuk sekian-sekian lah. So bila dah ada idea tu, ada saja idea, terus type dekat WhatsApp. Ikutlah WhatsApp ke Telegram ke, asalkan type dalam phone yang benda tu kita seorang je boleh tengok. Kalau macam saya type dekat WhatsApp. Okay, type dulu walaupun baru tajuk yang orang kata apa, yang belum kita sempurnakan lagi lah. So, bila dah ada idea, okay, kita kemaskan dia jadi tajuk yang perfect yang kita akan expect kita nak letak dekat konten kita. Okay, lepas tu, daripada catatan kita, upkan progressnya kepada mula setkan draft content. Kalau saya suka set 3 draft. Macam ini, waktu ni saya tengah buat konten siri patuh syariah. Emas dan patuh syariah. Okay, jadi sekurang-kurangnya waktu ni saya bubuh dulu gambar. Yang saya expect saya akan post dalam siri patuh syariah ni. At least post gambar je dulu. Tak bubuh tajuk, tak bubuh isi ke CTA ke apa. At least bubuh gambar dulu. Dengan cara ni, dia akan buat kita macam termotivasi lah untuk nak, mau tak mau kena juga buat konten. Kalau macam saya ni, saya jenis bila saya buka profil, saya tak boleh tengok ada draft dekat tepi tu. Saya rasa macam nak hilangkan cepat-cepat. So kenapa 3? Kenapa bukan 6? Kenapa bukan 10? Sebab kalau banyak sangat, dia cenderung macam ni. Dia kan bila kita rimas dengan draft tu, dia antara dua lah. Dia sama ada cenderung untuk kita nak siapkan semua konten tu, siapkan semua draft tu, ataupun kita akan cenderung untuk cancelkan terus semua draft tu. Tak up langsung apa-apa konten baru. So yang ni bahayalah yang kedua ni. So bila banyak sangat, kita akan tak mampu dan lebih cenderung untuk nak cancel terus semua ya. So kalau macam 3 macam ni kan, bila ada 3 je, dia macam rimas dan dalam masa yang sama masih dalam lingkungan kemampuan kita untuk nak siapkan konten. Okay, lepas tu bila kita dah siap, contoh dah siap satu, kita reward lah diri sendiri. Kita tick dekat topik yang kita dah buat. Okay, yang ni kalau saya macam akan datang nak buat konten ni pula. So buatlah apa-apa emoji yang melambangkan progress next. Macam tu. Jadi akhirnya daripada hanya idea yang raw daripada draft kita, jadilah konten macam tu. Tu yang tips seterusnya pula, yang ni lebih kepada orang kata keselamatan lah. Keselamatan sepanjang guna akaun TikTok ni. So saya sangat sarankan kepada semua yang terutamanya yang sangat aktif lah buat konten dekat TikTok, tolonglah setiap kali post akaun TikTok, rajin-rajinkanlah clear cache dekat akaun TikTok kita. Okay, cara nak pergi ke paparan ni, tuan-puan boleh rujuk je yang poin saya dah senaraikan ni. Okay, apa yang membuatkan saya ada kesedaran tentang clear cache ni? Tuan-puan bolehlah baca kedua-dua kisah sedih saya. Inilah yang mencetus kepada saranan saya yang ni. Okay, tak ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okay, jadi ni sajalah perkongsian saya pada hari ini. Okey, terima kasih pada Nadia. InsyaAllah banyak ya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Banyak poin yang kita dapat. Saya pun ada tulis nota ni. Wow. Walaupun nampak pertama sekali kita ucapkan terima kasih. Okay, sahabat-sahabat semua boleh type di ruangan komen. Terima kasih banyak Nadia sebab sharing. Walaupun nampak basic tapi tak semua orang tahu. Okey, kita recap semula untuk apa yang kita dah bincangkan untuk hari ini.
Jadi untuk yang awal sekali, asas dalam pembinaan konten, macam yang Dr. Nadia share tadi, ada beberapa perkara asas lah, iaitu nama, kena nama betul, letak di bio gambar identiti sendiri. Okey. Lepas tu ada niche, sama ada kita nak niche satu ataupun dua, itu tu pulang. Kemudian konsisten, yang kedua adalah konsisten kan, minimum satu konten satu hari. Okay. Ramai orang boleh buat konten tapi konsisten ni seperti mana yang kita tahu memang mencabar. Lepas tu mindset. Mindset kita lebih kepada untuk sharing lah kan. Saya tengok ada catat lah untuk yang piramid So piramid ni, kalau kita tengok dalam piramid tu adalah paling banyak adalah kita create awareness. Awareness dan education adalah paling banyak sekali. Dan sesekali kita selit juga apa yang kita selling. Jangan tak selit langsung. Nanti orang tak tahu pun kita ni jual apa. Tengok orang tu share je kan, tapi tak tahu dia jual apa. Okay. Kemudian jenis konten. Untuk sahabat-sahabat dan saya pun sama belajar juga. Kadang-kadang kita tak tahu kan kita nak buat konten ni, nak buat konten apa. Jadi penting ada sesi macam ni, saling bertukar fikiran kan. Antara konten yang kita boleh buat macam yang Dr. Nadia share tadi adalah testimoni. Kalau sebelum ni kita banyak share tentang emas, berapa gram nak beli, macam mana apa semua. Tapi kita terlupa nak share tentang testimoni kan. Pengalaman kita, pengalaman kawan-kawan kita, pengalaman mak ayah kita, dan pengalaman anak-anak tim kita. Macam mana mereka pengalaman mereka dengan emas. Jadi pengalaman ni adalah benda yang paling mahal. Yang once kita dapat tu, dia takkan dapat jual tu. Jadi pengalaman tu adalah benda yang paling mahal. Kemudian tu kita boleh buat tutorial, cara nak beli, produk apa yang ada. Big why, apa big why dalam menyimpan emas ni? Kenapa kena simpan emas? Menariklah kan? Tadi ada satu slide kalau sahabat-sahabat perasan. Cara nak buat konten pertama ada hook. Pertama ada hook. Jadi contoh big why. Dua big why kenapa kena belajar simpan emas. Kemudian isi. Isi tu adalah konten kita lah. Apa yang kita nak cerita. Kemudian call to action. Call to action tu supaya kita dapat, bila orang dah tengok kita punya video, dah baca kita punya TikTok tu, dia ada something, dia boleh react, dia boleh feedback, dia boleh letak komen. Dan kemudian perkara seterusnya, antara elemen penting dalam konten adalah kena relevan, ada kaitan, kan. Contoh kita letak satu konten kan, saving for future. Ada kaitan juga kan, sebab kebanyakan anak-anak muda pun memang merancang kewangan untuk masa depan. Jadi kita boleh relatekan dengan emosi, rasa macam mana kalau tak urus duit dengan baik. Lepas tu ada result. Apa result yang dia dapat bila dia dah manage kewangan dengan baik. Lepas tu Nadia ada ajar hashtag. Hashtag tu kita letak hashtag supaya orang mudah cari kan. Dan last sekali, antara perkara yang paling banyak membantu adalah draft idea. Kadang-kadang kita tak menghadap telefon kan, tiba-tiba je masuk idea. Tengah drive ke, tengah makan ke. So dapat je idea macam Nadia share tadi, terus type dekat dalam handphone ataupun draft. Kalau macam saya sendiri, saya suka draft dekat dalam TikTok lah. Draft terus simpan dalam tu. Dan once kita ada masa free, sebab saya susah nak dapat masa free, jadi once kita ada masa free baru kita adjust. Itulah, terima kasih banyak pada Nadia. Tapi boleh tak Nadia nak share sikit SEO tadi tu? Mungkin saya rasa ada yang tak dapat pick up SEO tu apa. SEO ni, dia basically, SEO ni dia merujuk kepada perkataan lah. Perkataan ataupun ayat yang netizen guna untuk search untuk search. Contohlah, dia tengah nak search pasal dia tengah search pasal uncang emas. Contoh SEO ialah ni lah paling senang ni lah uncang emas KAB Gold. Okey. So bila orang type perkataan uncang emas KAB Gold, akan keluar akan keluar konten-konten. So kita nak perkataan tu lah kita nak adanya perkataan tu dalam kita punya konten. So itulah basically maksud SEO tu.
Jelas ke? Kata Amalina ialah keywords, betul ke? Keyword. Betul? Ha. Terima kasih Amalina. Okay, terima Hmm. kasih semua. Okay. Jadi saya rasa itu saja. Banyak yang kita belajar daripada sesi sharing daripada Dr. Nadia. InsyaAllah ada rezeki boleh jemput lagi. Sebab saya rasa TikTok ni adalah benda baru bagi sesetengah orang. Lagi-lagi kan ni ialah Gen Z punya. Macam Nadia mungkin boleh cepat pick up. Mungkin ada orang dia kena 2-3 kali belajar baru pick up. Tapi tak apa, kita start slow, tak apa. Janji konsisten. Try buat sikit-sikit sampai kita mati. Last kali, saya ucapkan terima kasih pada Nadia. Cuma saya nak minta Nadia share sikit. Sebab untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman lah kan, Nadia ni antara top lah yang naik laju dalam Sami punya empire. Boleh Nadia share sikit tak apa yang menginspirasikan Nadia untuk dapat simpan start daripada 10 bulan pertama, lepas tu naik 1 dinar, 5 dinar dan capai sampai sekarang. Sampai boleh Hmm. naik. Okay. Macam mana nak ringkaskan dari mana nak mula? Sebenarnya saya mungkinlah asbab yang buatkan saya boleh konsisten simpan emas sampai sekarang ialah saya memilih KAB Gold dengan ilmu. Saya bukan macam bila orang ajak terus join, tidak. Saya selidik dulu, saya baca dulu laman web rasmi KAB Gold, saya tengok laman web wakil jualan KAB Gold. Saya ingat lagi dulu waktu saya nak study pasal KAB Gold, saya baca website Tuan Hadi, Hadi Halim ke? Ah. Um, and saya study kenapa kenapa setiap daripada kita wajib ada at least satu akaun emas. Bermakna orang kata bahasa ringkasnya, saya cuba untuk buat simpanan emas dengan ilmu lah. Lepas tu itu yang pertama. Yang kedua, saya cuba ikut apa yang introducer saya sarankan. Dan juga apa yang macam KAB Gold sarankan, saya ikut je. KAB Gold kata banyakkan bergantung pada banyakkan bertanya introducer dulu sebelum tanya orang lain. So saya ikut, tanya introducer dulu. Saya baik tanya introducer saya sendiri, Dr. Hanisa. Saya banyak tanya Dr. Hanisa. Tambah waktu awal-awal buka akaun KAB Gold, lagilah banyak gila tanya beliau soalan, walau sesimpel-simpel soalan. Alhamdulillah beliau sangat melayan soalan-soalan basic saya. Uh, daripada introducer saya juga, saya tahu kenapa kena beli start macam introducer saya sarankan kalau ada bajet boleh beli macam emas hari ni. Saya pun ikut, beli macam emas. So dah beli, seronoknya walaupun baru beli dalam account, belum pegang fizikal lagi. So lepas tu waktu awal-awal saya tak, macam belum lagi ada kesedaran nak join kelas online. So kadang-kadang saya perasan topik-topik kelas online ni banyak topik yang macam topik yang lebih kurang. Jadi saya tanya introducer saya lagi, apa yang membuatkan Dr. Hanis, saya panggil Kak Hanis saja sebab saya kenal dia lama dah kan sebelum beliau berkhidmat sebagai houseman lagi. So saya tanya Kak Hanisa, apa yang membuatkan Kak Hanisa tetap datang kelas online walaupun topiknya kelihatan lebih kurang. So macam bila Kak Hanisa bagi tahu apa sebab-sebabnya, saya macam tu. Okay. So saya pun ikutlah apa saja kelas online yang KAB Gold buat, apa yang kelas yang tim infak buat, okay, saya usahakan datang. So daripada situ, masa saya ni pun jenis suka bertanya. So macam waktu terutama kelas Tuan Azrul, apa je yang saya tak clear pasal sistem KAB Gold, maklumlah tersangat newbie waktu tu. Saya tanya Tuan Azrul apa yang saya tak jelas. So daripada tu macam, macam ni. Dia macam rasa seronok lah bila kat situ kita baru tahu macam ada
bahagian sistem KAB Gold yang macam saya baru tahu daripada kelas. So daripada tu saya usahakanlah macam apa saja yang KAB Gold sarankan saya buat. So dengan tu lepas tu sambil tu saya banyak macam cari info sendiri jugalah tentang emas dekat TikTok. Baik daripada wakil jualan KAB Go sendiri maupun ejen emas syarikat lain. Macam belajar je asalkan benda yang baik lah berkaitan dengan asalkan ilmu yang betul tentang emas. So benda tu macam orang kata ikhtiar yang membantulah untuk saya nak konsisten sampai sekarang. Terima kasih banyak Nadia. Itulah kesimpulannya daripada apa yang Nadia share tadi tu adalah kita punya semangat untuk terus mencari ilmu. Sebab bila kita ada nak cari ilmu tu, dari situlah adanya keyakinan dan barulah kita confident untuk start something. Okey. Betul ya Nadia Okay. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Sahabat-sahabat daripada semua empire. Macam yang Nadia share tadi, kita walaupun empire mana sekalipun kan, kita saling support each other. Ini perkara yang sangat penting yang saya sangat dan banyak-banyak apa yang Nadia share tu, perkara ni yang paling saya dapat lah, paling masuk lah dalam hati. Sebab bila kita support each other kan, barulah benda tu akan berkembang. Kalau kita tersempit pada kita punya empire saja, dia akan jadi tertutup. Jadi pentingnya untuk kita terbuka untuk menerima orang lain dan sama-sama grow each other. Okay. Terima kasih banyak kepada semua mata-mata yang menonton dan telinga-telinga yang mendengar. Semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat. Kalau ada yang perlukan nota, nanti boleh PM Nadia ataupun insyaAllah kita akan share dekat grup besar lah Nadia. Boleh share slide nanti dekat dalam grup infak ke. Boleh. Itu saja. Terima kasih banyak Nadia. Terima kasih semua. Alhamdulillah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.